persekutuan di Melaya gitu, yang dimenangi oleh Parti Perikatan. Jadi saya masih menekankan, termasuk gerakan bersih ini sebenarnya lah gerakan elektokrasi, bukannya gerakan demokrasi. Sebab dia tak bincang demokrasi itu banyak kan, dia bincang tentang agihan kawasan, undi. Ini semua perkara-perkara yang bersifat pentadbiran dalam pilihan raya. Dan itu sebabnya SPR itu dijadikan target yang paling utama, bukannya kerajaan, tapi SPR. Kerana dia sebagai pomen tak betul, kereta tak berjalan, tayar itu cabut. Jadi ini masalah-masalah ini yang ditimbulkan. Jadi sasaran politik di Malaysia ni adalah pada segi dari pengundi, pembangkang dan sebagainya ialah dia pilihan raya. Itu saya masih mengatakan, apakah ukuran untuk membolehkan mengaitkan pilihan raya dengan demokrasi ialah celik. Satu, tak ada kurang bentuk butuh huruf, maknanya orang boleh baca. Yang keduanya adalah celik politik. Celik politik ni ada dua ukuran. Pertamanya berkait dengan kefahaman perjalanan kerajaan, pemisahan kuasa antara kehakiman dengan perundangan dan juga eksekutif. Ini pemisahan ni kena faham. Jadi wakil rakyat tu bukan kerjanya buka Dewan Balai Raya, buka sekolah. Ini bukan kerja dia. Itu kita bagi dia kerja. Kerja dia adalah legislator, membuat undang-undang. Cuba tanya wakil rakyat, dia faham tak? Wakil rakyat sendiri kadang-kadang tak faham kerja dia. Itu pengalaman saya yang saya tanyalah. Ini kita nak berjuang untuk rakyat, tapi dia tak sebut pun peranan dia sebagai legislator. Itulah dia dipilih. Itu sebabnya wakil rakyat ni bila dia pilih, dia macam-macam dia janji kita, bila sampai dia ke parlimen dia tak buat. Sebab kan, aku dah kena pilih, pulanglah ke aku. Jadi seperti dia terpisah daripada rakyat. Jadi pada pandangan saya, demokrasi itu masih lagi memerlukan pengukuhan dari segi literasi politik. Itu yang dapat saya berikan. Terima kasih Prof. Satu informasi yang sangat menarik bagaimana sejarah pilihan raya di tanah Melaya. Saya nak beralih kepada Tan Sri. Tan Sri memimpin SPR lebih kurang 7 tahun. Dalam tempoh 2009 hingga 2016 ada satu kali pilihan raya umum, ada 26 kali pilihan raya kecil. Jadi berdasarkan pengalaman Tan Sri memimpin SPR, bagaimana Tan Sri melihat penambahbaikan yang pernah buat oleh SPR untuk memastikan proses pilihan raya kita ini semakin bebas, semakin adil, lebih diyakini oleh rakyat? Mungkin Prof. Tan Sri boleh kongsikan pengalaman Tan Sri dalam hal ini. Terima kasih. Bagi Profesor Mania, Dr. Muhammad Zani, moderator dan juga ahli panel kita, bagi Profesor Ulong dan Profesor Usul. Saya juga mengalu-alukan di sini kehadiran daripada digantikan ketua-ketua jabatan Universiti Pertahanan, Universiti Putra, dan juga daripada media. Dan saya difahamkan bekas pegawai saya daripada SPR pun ada, Puan Hadijah. Jadi soalan daripada Dr. Zani tadi berkenaan dengan saya. Jadi pengalaman saya sebagai pengurusi SPR selama lebih kurang 8 tahun ya. Sebelum saya mengambil alih, kampung SPR dipegang oleh Tan Sri Rashid. Tan Sri Rashid telah berada di SPR begitu lama. Sebagai setiausaha saja pekerjaan di situ 25 tahun. Selepas itu diikuti pula ia sebagai pengurusi, sehinggalah ia berumur 66 tahun. Dalam undang-undang, dalam akta, isteri besar. Jadi keadaan SPR agak berbeza jika dibandingkan dengan sebelum 1998, iaitu reformasi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Semasa itu pengurusi SPR ni menjalankan tugasnya mudah saja. Tidak banyak isu yang ditimbulkan. Tetapi di zaman saya mengambil alih tahun 2000, kalau tak silap saya 2004 ya, selepas pilihan raya umum yang ke-12, 31 Disember 2008. Jadi pada masa itu sudah ada Bersih. Bersih ini satu organisasi yang ramai pengikutnya, yang untuk menegakkan supaya pilihan raya ini senantiasa bersih, SPR ini mestilah independent, unbiased, tidak memihak kepada mana-mana. Dia punya perjuangan ya. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan bilangan pengundi bagi satu kawasan, bagaimana penentukan persepadanan, bagaimana tentang penamaan calon, bagaimana tentang pendaftaran pengundi dan sebagainya. Jadi keadaan adalah panas. Dan pihak Bersih ini dia menjalankan operasinya, perkara yang diperjuangkannya adalah sama dengan perkara yang diperjuangkan oleh Parti Pembangkang pada masa itu. Parti Pembangkang itu telah jadi pemerintah sekarang lah ya. Jadi apabila mereka bersuara, perkara yang disuarakan itu adalah sama sebagaimana yang selalu disuarakan oleh parti-parti pembangkang pada masa itu. Di antara dia contoh-contoh lah yang saya ingin sebut. Pertama, dia mengatakan bahawa daftar pemilih kita ni kotor, tak bersih. Banyak daftar-daftar pemilih yang ada di situ itu banyak pengundi hantu. Pengundi hantu ni maksudnya dia tak sepatutnya menjadi pengundi, tapi dia jadi pengundi. Sedangkan hakikat yang sebenarnya ialah pengundi itu dia mengundi, dia duduk tempat lain, tapi bila hari mengundi dia pindah ke tempat lain, di mana tempat dia lahirkan dulu, mengikut alamat kad pengenalannya. Jadi sebenarnya bukan pengundi hantu, dia adalah pengundi yang sah, tapi dia tidak tinggal di kawasan berkenaan sebab dia sudah bersekolah, sudah masuk universiti dan juga telah bekerja. Contohnya kalau dulu dia di Kota Baru, Kelantan, tapi bila dia bekerja datang ke Shah Alam, Selangor. Tapi dia masih lagi mengundi, balik ke Shah Alam. Jadi orang Kota Baru balik ke Kota Baru. Bila dia orang Kota Baru tengok dia, ini mesti pengundi hantu, sebab tak pernah nampak di sini. Okey. Yang kedua dia tentang alamat, contohnya menuduh SPR bahawa ada ramai pengundi, ramai pemilih. Katanya ada 400 pemilih duduk satu rumah sebab alamatnya satu. Alamatnya satu. Saya kata semasa saya pengurusi SPR itu, ini bukan duduk satu rumah, dia duduk satu kampung, tapi guna alamat yang sama. Saya selalu ambil contoh dulu kampung saya, Sabak Berdam. Semua orang kampung Batu 40 Sabak Berdam itu gunakan satu alamat, tapi dia tak ada nombor rumah. Bila keluar dalam senarai pemilih, alamatnya kampung Batu 40 Sabak Berdam, bukan rumah dia. Ya, dan ada juga yang menggunakan alamat kedai kopi, kedai basikal, masjid, surau. Jadi bukan maknanya dia duduk dalam satu rumah. Begitu juga contoh yang lain mengatakan bahawa ada seorang pengundi itu ada 6 kad pengenalan, sebab dia pegang nama yang sama. Saya kata ini nama dia sama, tapi orang yang berlainan. Macam nama saya Abdul Aziz Muhammad Yusof, kalau dalam senarai pemilih itu ada 150 orang, nama sama. Ada ketikanya nama sama, kampung pun sama. Ya.
negeri pun sama. Jadi nombor kad pengenalannya lebih kurang sama, sebab tali rahir dia pun lebih kurang sama. Tapi sebenarnya dia orang yang berlainan. Tetapi banyak orang percaya bahawa SPR ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik kerana perkara-perkara yang ditimbulkan ini. Perception orang ramai, perception pengundi-pengundi mengatakan SPR ni tipu. SPR ni menjalankan kerja menyokong untuk parti pemerintah pada masa itu. Jadi semasa saya pengurusi SPR, banyaklah saya keluarkan buku-buku kecil menerangkan keadaan ini. Tetapi bukan mudah untuk mengubah perception pengundi-pengundi ini yang telah tercipta dalam fikiran mereka. Walau bagaimanapun dia, dalam pengalaman saya, apabila keputusan pilihan raya itu diumumkan, biasanya apabila kerajaan ditubuhkan, dia akan diiktiraf bukan saja dalam negara tetapi juga oleh negara-negara luar. Jadi maknanya tugas yang telah dijalankan oleh SPR menjalankan pilihan raya itu yang dapat menubuhkan kerajaan-kerajaan tertentu dan ia mendapat iktiraf. Dan jika ada yang tidak berpuas hati, boleh dibawa dalam mahkamah pilihan raya yang dipanggil petition pilihan raya. Jadi sedikit sebanyak itulah pengalaman saya lebih kurang ya untuk tempoh 58 tahun di SPR. Mungkin banyak lagi pengalaman Tan Sri yang boleh kongsikan, tapi kita tidak ada masa yang banyak Kerana sebelum ni kalau saya bersembang dengan Tan Sri, saya memang khayal kerana banyak cerita-cerita tentang pilihan raya yang saya sendiri tidak tahu Saya nak beralih kepada Prof. Ulung Kita percaya bahawa bila kita nak reform pilihan raya ni, kita bukan sekadar perlukan sistem pilihan raya yang adil, yang bebas dan sebagainya. Tetapi kita percaya bahawa agenda reformasi pilihan raya ini juga sangat bergantung kepada budaya politik masyarakat kita. Adakah matang ke tak matang ke, berasaskan emosi ke tidak Sebab itu kalau kita melihat pilihan raya kecil contohnya, peratusan mengundi sangat rendah. Jadi bagaimana Prof menganalisis budaya politik masyarakat kita yang menjadi faktor penting juga dalam reform pilihan raya kita di Malaysia? Pertamanya, saya tak setuju dengan perkataan reformasi. Reformasi ni terlalu besar kepada saya. Di Malaysia ni banyak renovasi. Kalau tanya orang semua dah renovate rumah kan. Renovasi itu lebih sesuai di Malaysia, iaitu mengubah suai, bukannya reformasi. Reformasi ini besar. Kalau dalam agama Kristian, reformation is a big thing in reformation. Tapi kalau di Malaysia reformasi ini kecil-kecilan je. Ini warung lah punya, warung reformasi. Jadi apa yang saya dapat lihat, pengubah suai ni adalah pengubah suai budaya yang seperti saudara nyatakan. Jadi apa yang tersirat di dalam itu ialah kefahaman. Barulah kita dapat menentukan perilaku kita terhadap apa yang kita faham itu, apa tindakan. Saya ingat lagi tahun 74 pilihan raya. Saya hantar nenek saya pergi tempat pilihan raya kan. Tak sampai 20 minit dia keluar. Dia tanya, mana kepala ayah ni? Sudah. Saya nak jawab tak boleh. Tak ada kepala ayah tu. Tapi saya tak boleh cakap unilah, dia cek kan. Ini apa gambar ni? Dia sendiri tak tahu apa yang gambar. Maknanya selama berapa kali pilihan raya, dia tak tahu apa parti tu. Dia tahu gambar kapal layar sahaja. Maknanya politik kepilihan rayaan di Malaysia adalah simbolik, sangat penting. Itu sebabnya simbol-simbol parti ini menjadi cukup penting. Benderanya, kemudian diedarkan salah-risalah, supaya orang ingat. Nama tu dia tak boleh baca. Dia tak baca, dia tak kerti membaca. Bubullah nama siapa situ, tapi dia ingat hanya wajah. Dan ini mengingatkan saya apa yang berlaku dalam PRU 14. Ini dah berapa puluh tahun dah. Itu nenek saya dah 74. Pengundi sekarang pun saya dengar di Felda, dia kata kalau gambar dacil dia tak undi, tapi kalau gambar mata dia undi. Jadi maknanya bila Tun Mahathir merubah
simbol itu dia berfikir tahun 55 punya fikir, betul tahun 50 tahun pilihan raya 64, 74, di mana simbol itu penting. Jadi maknanya kita celik huruf tapi buta politik. Jadi celik politik tu dibaca oleh Tun Mahathir bahawa orang Malaysia ni masih lagi bergantung pada simbol. Jadi orang PERDA ni yang saya tanya ni sedara mara jugalah kan. Dia kata kalau keluar gambar Dacin, gambar apa tu, gambar roket ni takkan kundi dah katanya. Tapi bila keluar gambar mata, ini Mahathir. Dia tak sebut pekat. Jadi maknanya politik simbol, budaya simbol dan politik ini masih lagi hidup dengan orang bawa ijazah yang ada PhD, pensyarah universiti, korporat, sama. Celik huruf belum tentu celik politik. Jadi sehinggakan kemenangan Parti Bangkang lepas 2 kali saudara Anwar mengutuk tak menang, hanya Tun Mahathir menang dengan simbol saja dia tukar. Waktu mengundi itu orang dah nampak dah apa yang saya peduli. Tidak di kawasan yang saya inilah. Daripada itu saya dapat faham saudara mara semua kita. Kalau dibubuh simbol apa tu, roket tu tak undi dah. Jadi maknanya apa? Nenek saya 74, orang kampung PERDA ni di Sungai Lui ke di mana yang saudara mara saya ramai itu tahun 2018, rasanya tak banyak beza. Jadi budaya ini yang berubah itu ialah budaya boleh membaca, faham, menggunakan smartphone. Ini ada cara baru, pelantar baru, platform baru menyampaikan maklumat. Tapi bila menentukan undi, pada saya rationality itu bukan jadi ukuran. Kalau kita kira dalam konteks demokrasi yang idealistik lah, ya. Jadi itu pandang saya lah budaya politik kita ni. Terima kasih Prof. So ni budaya politik masyarakat kita ni masih lagi terikat dengan budaya simbol. Jangan underestimate dengan kekuatan simbol. Kita ada wakil bersih di sini. Saya pun nak tanya soalan berkaitan dengan bersih lah kepada Tan Sri ni. Tadi Tan Sri pun dah cerita tentang pengalaman dan sebagainya. Dan sewaktu Tan Sri memimpin SPR, adanya bersih. Dan bersih sekarang ada bersih 5.0. Tak tahu lepas ni ada lagi bersih ke tidak. Soalan saya ialah Tan Sri, ada banyak tuntutan yang telah dibuat oleh bersih, dan ada tuntutan yang telah diterima dan telah dilaksanakan oleh SPR. Contohnya penggunaan dakwah tekal. Mengikut pandangan Tan Sri, apakah lagi cadangan-cadangan bersih yang boleh diambil kira untuk menambah baik perjalanan pilihan raya kita? Adakah cadangan-cadangan ini terlalu idealistik ataupun kita boleh lakukan? Kerana selagi pilihan raya kita ini dianggap tidak bersih, bersihkan ada. Jadi saya minta pandangan Tan Sri lah untuk mengupas isu ini. Mengikut pengalaman saya lah, bersih ini dia mengatakan bahawa SPR pada masa itu, masa saya memimpin, SPR ni tidak independen. SPR ini bias. SPR ini memihak kepada parti pemerintah. Sebab saya ini bekas civil servant. Saya dulu sebelum jadi pengurusi SPR ke isu Kementerian Dalam Negeri dan banyak jawatan-jawatan lain. Begitu juga ahli-ahlinya, banyak bekas-bekas pegawai kerajaan. Jadi dia menuduh bahawa pada masa itu bahawa SPR ini bias. Ya. Tetapi saya juga mengatakan kepada bersih, how about you? Are you not biased? Because semasa ada demonstrasi, semasa ada apa-apa perhimpunan, saya nampak bersih bersama-sama dengan parti politik tertentu. Are you not biased? Jadi bila kita bercakap lain, tapi bila perbuatan lain. Apa yang saya nak nyatakan di sini, pendirian SPR pada masa itu ialah perubahan boleh dibuat dengan cara berunding, bukan dengan cara tunjuk perasaan. Ya. Tetapi saya pada masa itu berjumpa juga dengan
grup daripada Bersih ini, dan sekarang ramai yang dah menjadi member parlimen dia, menjadi adun dan sebagainya. Dan pada masa itu saya menyatakan kepada mereka, salah satu yang diperjuangkannya ialah undi pos. Undi pos ini iaitu kepada tentera dan polis, ya. Pada masa itu mengundi secara pos, undi pos, dan mengatakan, menuduh bahawa tentera dan polis ini banyak pangkah kepada parti pemerintah, Barisan Nasional. Jadi hendaklah ditukar sistem itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga mengatakan bahawa bilangan pengundi bagi kawasan-kawasan parlimen dan juga DUN tertentu very imbalance. Ada yang terlalu ramai, ada yang terlalu kurang. Kita SPR kata apa tu, Bersih mencadangkan supaya mesti ikut prinsip one man, one vote, one value. One man tu di mana-mana pun mereka berada, value ni mesti sama. Maksud mereka, bilangan pengundi parlimen, bilangan pengundi DUN, di mana pun berada, mestilah lebih kurang sama. Saya menyatakan kepada mereka, itu tak boleh apply. We cannot apply one man, one vote, one value. Sebab keadaan pembangunan di Malaysia ini, keadaan bumi di Malaysia ini berbeza-beza. Ada yang bandar, ada yang semi bandar, ada yang luar bandar, remote. Macam mana kita nak samakan bilangan pengundi di Kuching? Saya dah beritahu tadi, mesti sama dengan bilangan pengundi di Kapit, ataupun bilangan pengundi DUN di Sarawak dengan bilangan pengundi DUN di semenanjung Malaysia. DUN di Sarawak dan Sabah luasnya macam Negeri Pahang. Bilangan pengundi ini kecil. Taburan rumah mereka itu jauh-jauh, berbatu-batu satu sama lain. Pengangkutan susah. Sedangkan di bandar berbeza. Pada masa itu SPR membuat keputusan yang nak sama pun lebih kurang bilangan pengundi ini hendaklah bandar sama bandar, luar bandar sama luar bandar, kampung dengan kampung, barulah lebih kurang kita boleh samakan. Otherwise kita tak boleh compare durian dengan apple, apple dengan orange. Itu dah marah sangat kat saya lah. Jadi dia mencadangkan supaya, contoh dia kata, saya beritahu kepada siapa yang dalam member parlimen Petaling Jaya sekarang. Saya kata, kalau you menjadi chairman SPR, apa you buat? Dia kata dia nak gabungkan parlimen Sungai Besar, Sabak Bernah, Tanjung Karang jadi satu parlimen. Saya kata itu sangat luas, tak terbuat wakil rakyat. Manakala di Kuala Lumpur tambah, Warsa tambah, ini tambah, ini tambah. Kalau sekarang ni 10, jadi 30 Kuala Lumpur, contoh je. Jadi saya kata tak boleh. Sebab di Kuala Lumpur ni banyak bantuan yang diterima daripada Dewan Bandar Raya. Jalan cantik, rumah dekat-dekat, telefon mana-mana boleh dapat. You pergi ke Kapit, you pergi Sabak Bernam, jalan pun susah, telefon pun susah dan sebagainya. Itu sebabnya bilangan pengundi itu di bandar ni ramai, di luar bandar kurang sikit, di kampung kurang sikit. Tapi tidak boleh exactly nak sama. Jadi pada masa itu memanglah SPR ni menjadi target. Pada saya lah especially, tak habis-habis dihentamnya siang malam, menjadi target. Dan bila saya tanya kawan-kawan saya dalam SPR, pengurusi SPR yang lama sebelum Tan Sri Rashid dan sebagainya, mereka senang, tak ada banyak macam ini, hentam-menghentam ni. Dan saya terima berbagai-bagai ugutan, ya, berbagai-bagai ugutan. Tetapi alhamdulillah lah, akhirnya sekarang ini opposition menang. Jadi bila menang,
Tak ada pula pengundian tu. Tak ada Bangladesh datang. Tak ada peti undi hilang. Semua okey. Tak ada blackout. Tapi semasa dia dulu kalah, wah, macam-macam keluar. Ada blackout, ada 40,000 Bangladesh SPR bawa, ada peti hilang di peti undi hilang, berbagai-bagai tuhmahan. Itulah ya. Tapi bila menang, semua tak ada. Semua baik. Dan saya beri satu contoh ya. Masa pilihan raya kecil Kajang dimenangi oleh PKR ya. Maka pemimpin dia daripada pintu nampak saya terus macam tu, dengan kelip-kelip mata sekali. Sebab menang. Cuba kalah, habis dia hentak berjaya. Bagai-bagai segala perkataan dia saya tak bersebutlah. Jadi itulah realitinya. Sebab dalam politik adalah perception ya. Boleh saya mencelah Musik? Okey, boleh. Berkait dengan budaya dan juga jawapan pada Tantri tadi ya. Sebenarnya saya tak tahulah siapa orang dalam bersih ni, tapi daripada cara mereka bercakap tu, dia banyak baca buku tapi tak ada kerja lapangan. Kalau dia buat kerja lapangan, dia faham wakil rakyat di kampung ni, orang nak bersalin pun cari wakil rakyat. Di Pekan hospital ada, rosak elektrik ada, pergi elektrik. Rosak longkang bandar raya, wakil rakyat pun tak kenal duduk Pekan. Saya boleh jamin, kita cari 100 orang Kuala Lumpur, tanya wakil rakyat di mana, dia tak boleh tunjuk. Kita tunjuk gambar botak Chin pun dia ingat wakil rakyat. Jadi pada saya ada perbezaan besar dari segi budaya politik. Budaya di bandar lain, dia boleh bergantung pada badan-badan kerajaan yang sedia ada dan juga syarikat-syarikat swasta. Dan pilihan raya ni gambar aja, gambar Izzah ke gambar je. Lepas tu tak ada lagi. Dia bila marah kepada longkang dia pecah, dia tak pergi kepada Izzah, dia pergi bandar raya. Di kampung longkang pecah, lembu hilang, nak bersalin, nak masuk sekolah, nak dapat beasiswa, wakil rakyat. Itu sebab wakil rakyat di luar bandar ni kena belanja lebih sikit. Jadi orang tak faham tu. Jadi pada saya melihat sendiri bagaimana berlaku di luar bandar. Mara-mara kawan semua jadi wakil rakyat, dia nak pergi minum teh kat kedai pun fikir 2 kali. Sebab apa? Dia kena bayar semua orang dalam, siapa minum ke itu semua dia kena bayar. Dan kalau dia datang, semua orang lain pun datang, berhenti buat bersikap singgah sekejap. Huru-hara wakil rakyat. Jadi dalam poket itu dia kata tak boleh kurang dari RM200. Kalau tidak kan 3 kali aku berhenti, 3 kali kena belanja 3 buah kedai tu. Itu belum yang makan, baru nak minum. So jadi menarik ni, episod-episod ni tak pernah disebut dalam bersih. Dari segi itu saya tak tahu bagaimana bersih kefahaman mereka. Terima kasih Prof. Nampaknya wacana kita semakin hangat. Namun kita berehat sebentar untuk memberi laluan kepada commercial break. Muzik menyentuh jiwa kita. Mendengar muzik amat menyegarkan hati dan perasaan kita. Tanpa muzik, hidup seperti jiwa yang kosong. Dengan muzik, jiwa kita dibelai dengan keharuman bunga-bunga cinta dan impian yang indah.
berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji untuk kurangkan makanan manis, banyakkan makan buah-buahan. Saya berjanji akan bersenam 30 minit 5 kali setiap minggu. Saya berjanji akan berjalan 10,000 langkah setiap hari. Saya berjanji untuk menjalani gaya hidup yang lebih sihat. Saya berjanji untuk mengekalkan berat badan saya. Saya berjanji untuk hidup dengan lebih aktif. Saya berjanji untuk kurangkan minum air manis dan banyakkan minum air kosong. Saya berjanji untuk bersenam selalu demi menjaga kesihatan jantung saya. Kami berjanji untuk menjaga kesihatan jantung pesakit kami. Ayuh rakyat Malaysia, mari kita berazam dan berjanji untuk menjaga kesihatan jantung kita. Satu bulan 8 57. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Percayalah hari ini kita punya. Kita punya. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Merdeka. Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah air.
Suria. Soalan seterusnya, soalan ini pun agak menarik. Okey, banyak kali kami menerima aduan daripada orang ramai berkenaan dengan ada orang merokok dekat kawasan awam. Jadi apa yang kami boleh lakukan sebab tak tahan? Okey, di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 memang kita ada mewartakan tempat-tempat larangan merokok ya. Kita ada mewartakan lebih kurang 23 tempat-tempat awam ya supaya tempat ini adalah tempat yang tidak merokok. Dan di bawah peraturan tempat ini boleh dikenakan tuan-tuan yang merokok boleh dikenakan tindakan undang-undang lah ya, boleh dikenakan denda dan sebagainya. Namun begitu untuk kita tak bolehlah penguatkuasaan kita tu tak bolehlah 24 jam berada di situ. Sama juga saya selalu bandingkan ya isu merokok ni dengan isu masalah undang-undang yang lain. Sebagai contoh speed trap, pihak Kementerian Kesihatan juga cuba menerapkan isu pemerkasaan masyarakat. Maksudnya masyarakat yang berada di tempat-tempat 23 tempat larangan merokok. Kalau kita lihat sistem pilihan raya yang kita amalkan di Malaysia hari ini lebih berbentuk sistem first past to the post. Jadi sistem ini orang pertikaikan bahawa sistem yang tidak dapat memenuhi aspirasi sebenar rakyat. Dan ada ura-ura supaya sistem ini diubah suai kepada sistem yang lebih mendekati keluar dari tindak rakyat. Itu sistem yang dikatakan proportion representative, kadang-kadang yang mengambil kira uji popular. Jadi soalan saya, sejauh mana sistem proportional representative ini sesuai untuk dilaksanakan di negara kita? Terima kasih Dr. Mahdi atas soalan tadi. Okey, soalan berikutnya. Terima kasih moderator. Saya ingin tujukan soalan ini kepada Tan Sri dan juga Prof Dato'. SPR perlu bebas daripada sebarang pengaruh dan juga tekanan. Dan kalau kita lihat apabila kita bangkitkan soal berkenaan dengan SPR ni, banyak isu yang ditimbulkan terutamanya di dalam media sosial. So bagaimana SPR boleh mengurus persepsi masyarakat terhadapnya agar ia benar-benar bebas dan dilihat bebas? Sekian. Okay, terima kasih Dr. Sarah dan mungkin soalan terakhir dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi ruang. Saya Faisal, Seri Sahagu Ambil. Baru-baru ini dalam AGM bersih saya sebagai Timbalan Pengurusi Bersih. Saya ingat saya nak perlu bentuk perkara lah. Dan saya tidak mahu panjangkan polemik bersih tempat SPR dan sebagainya. Sebab ini adalah program untuk kita bincang secara profesional dan juga objektif. Yang penting objektif utama supaya rakyat mendapat pilihan yang bersih dan adil. Cuma yang pertama soalan saya ialah, apakah objektif kita dekat pilihan raya? Adakah untuk memberikan equal right ataupun fair lah, kita tak sebut equal, hak yang baik kepada seluruh warga, ataupun hanya untuk jaga kebajikan kampung, isu yang disebut tadi longkang dan sebagainya kan? Sebab bagi saya betul bandar dan luar bandar itu berbeza. Tapi masalah utama kita kalau kita tengok statistik terlalu ketara. Contohnya kalau di bandar sampai 150,000 pengundi, tapi di kawasan kampung 30,000 pengundi. Jadi it's not fair. Kita faham, kita tak boleh compare antara bandar dan luar bandar tu sama 50,000 60,000, tapi terlalu ketara. 150,000 di bandar pengundi, tapi di kampung 30,000. Jadi sebab itulah kenapa anak muda di kampung di bandar tidak mahu mengubah alamat undi mereka. Dan ini sentimen yang dikongsi oleh mereka di Facebook. SPR menyalahkan anak muda kenapa tak undi di kampung, tak undi di bandar. Menyalahkan SPR kenapa tak buat hari cuti dan sebagainya. Tapi ini yang dikongsi oleh anak-anak muda. Kalau kami undi di bandar, less significant. Apa kami nak undi di bandar? Undi kami itu merangkumi 150,000. Maksudnya it's not it's less significant dari segi suara dan video. Tapi duit kami undi di luar bandar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam konteks persempadanan kita perlu ingat, kita bukan hanya memperjuangkan isu bandar. Dalam persempadanan yang lepas, Prof pun sebut, kita pun soalkan kenapa persempadanan ataupun penambahan ataupun persempadanan ataupun penambahan parlimen di Sabah tidak ditambah. Itu contoh lah. Dan banyak lagi itu kita tidak mahu lanjutkan. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin soalan Prof ataupun Tan Sri lah.
tentang isu pertunangan umum. Sebab kalau kita boleh ringkaskan soalan sebab kita ada satu soalan daripada pelajar. Okey, hanya ringkasan untuk umum. Sebab hari ini mungkin kita mahu melihat apa yang berlaku di UK dan sebagainya. Umur beliau itu umur itu diturunkan kepada 18 tahun. Dan banyaklah feedback antara alasan yang digunakan ialah umur 18 tahun ni kita dah bagi banyak kebebasan. Dan nak sign agreement, nak kahwin, nak tukar agama pun 18 tahun itu boleh diberikan. Jadi persoalannya kenapa kita tak boleh beri hak kepada mereka yang umur 18 tahun ke atas untuk mengundi. Jadi mungkin persoalan ataupun pandangan dari Prof lah. Saya tidak ada masalah menerima kritikan dan yang perlu kita tekankan ialah Bersih hari ini kita engage dengan Parti Pembangkang untuk pastikan demokrasi berlaku. Terima kasih Wakil Bersih. Okey, sebab kita ada masa lebih kurang 10 minit saja, Prof Tan Sri, mungkin kita bagi setiap panel 5 minit untuk menggulung dan menjawab semua soalan tadi. Silakan. Mungkin Prof ulung dulu. Biar saya jawab, ada dua soalan yang saya rasa yang relevan untuk pertama tentang apa yang dikatakan first past the post atau proportional yang ada kaitan dengan bilangan pengundi besar kecil kawasan. Saya teringat di US lah. Ini sistem yang kita ada ni sebenarnya asalnya di US, yang di mana sampai sekarang pun collegiate dan sebagainya di US itu membezakan bandar New York tak sama dengan Arizona tengah-tengah. So jadi ini perkara ini saya rasa gerrymandering ini ada sejarah dia dan sesuai dengan sesuatu keadaan itu dan dah diterima di Amerika dan di Malaysia pun sudah diterima, tapi di tempat lain sudah diubah. Di Australia, di Jepun masih lagi dipakai. Jadi ada tiap negara itu ada sejarah yang menggalakkan itu. Saya tidak ada masalah nak mengubah gerrymandering, first past the post, kemudian proportional voting dan sebagainya. Soalnya ini harus diduduskan di Parlimen. Akhirnya saya rasa waktu BN ada 2/3 pun dia tak bincang. Saya mengharapkan Pakatan Harapan ini dia bercakap saja tapi buat. Saya nak tengok ini dibuat. Itu saja. Saya tak boleh cakap lebih daripada itu kerana saya rasa susah orang nak setuju, tak setuju. Tapi kalau ada idea yang baik itu kita kena buat. Ini yang saya tunggu. Bukan manifesto, buat. Manifesto itu kita kena buat-buat. Tapi yang penting ni undang-undang. Yang keduanya berkait dengan irama politik bandar dan luar bandar. Ini yang saya ingat penting. Ya, objektif tak objektif ke, kuantitatif, kualitatif. Tetapi budaya politik kita di Malaysia ini itulah dia. Seperti yang saya nyatakan daripada kenyataan saya. Sangat dipengaruhi. Demokrasi is embedded in the society. Jadi kekuatan demokrasi itu masih lagi menggunakan acuan Malaysia. Jadi acuan Malaysia ni apa? Ada city, ada luar bandar. Ini kita tak boleh lagi. Jadi isu equality, everything itu sebabnya di Malaysia ada isunya equity, bukan equality. Itu sesuai dengan Malaysia. Seperti juga proportional voting. Ini sesuai. Tapi tak dibuat. Jadi ini ada kontradiksi dalam sistem governance itu. Kontradiksi inilah yang nak diluruskan. Kalaulah perlu tukang urut, siapalah kaya nak mengurut kerajaan ni supaya urat-urat ni semua betul. Sebab dulu dah tak betul. 61 tahun urat dia tak betul. Sekarang siapa dia nak mengurut ni? Saya melihat dari segi budaya Melayu gitulah dia. Sakit sikit dia tukang urut kan. Dia macam jenis lah tukang urut ni, yang lembut, yang kuat, yang baik. Jadi saya bayangkan politik di Malaysia ni masih lagi memerlukan budaya ataupun celik politik itu lebih mendalam. Itu yang saya harapkan. Terima kasih Prof. Kita sambung ke Tan Sri. Banyak soalan-soalan ni saya jawab secara very brief sebab masa begitu singkat. Pertamanya berkenaan dengan Malaysian Agreement. Yang itu sebenarnya bukan kuasa SPR. Itu adalah kuasa government in general. Tapi perkara ini sedang dikaji nampaknya sekarang ini, ya, supaya di masa Singapura keluar daripada Malaysia, sepatutnya kerusi yang diperoleh oleh Singapura itu dibagi-bagikan sama rata lah untuk Sabah, Sarawak dan sebagainya.
Tetapi dari segi penambahan kursi dan persepadanan, kita timbangkan perkara ini. Dan di Sabah Sarawak zaman saya lah banyak kita tambah kursi-kursi untuk Sabah Sarawak. Tapi untuk Sabah, keputusan SPR untuk tak tambah, tapi perlu dibawa ke Parlimen. Nampaknya sampai akhir tak bertambah, ya, untuk Sabah. Yang keduanya berkenaan persepadanan. Memang ada prinsipnya dalam perlembagaan. Di artikel 13 dan section 13 tak silap saya lah, pegawai SPR di sini, ya, supaya ada mengikut prinsip-prinsip ini barulah kita laksanakan. Dan prosesnya pun ada, tidak boleh buat sesuka hati. Dan peraturan pada majlis itu tak bolehlah seorang-seorang bantah. Pada majlis itu silap saya, zaman saya 10 orang kumpulkan baru kita timba, ya, masih, ya, 100. Jadi maknanya ada bilangan tertentu lah supaya kita dapat lain. Tapi prosesnya adalah mengikut perlembagaan Malaysia. Yang ketiga berkenaan first past the post. Ya, ada baik, ada kurang baiknya. Tak baik yang saya nampak sangat ialah kerana yang kalah itu, walaupun dia 49% undi yang diperoleh oleh yang kalah, tapi tidak ada wakil di dalam Dewan Rakyat atau Dewan Undangan. Baiknya pula ada wakil rakyat tertentu dalam kawasan-kawasan yang telah ditetapkan. Sedangkan proporsional tidak ada begitu, ya. Proporsional ini mengikut bilangan pengundi di situ. Kalau bilangan tertentu berapa wakil rakyat, dia jagalah kawasan itu. Tapi mungkin juga boleh dibuat secara kombinasi, iaitu first past the post dengan proportional, seperti yang dibuat di Thailand. Yang keempat tentang SPR perlu bebas. Ini saya kata persepsi. Saya sebagai pengurusi SPR, saya tak pernah PM suruh saya duduk. Dia boleh beri pandangan keputusan SPR, dibincangkan dalam mesyuarat SPR. Cadangan ini bukan saja daripada PM, daripada orang ramai pun kita terima. Tapi keputusan SPR daripada Bersih ke, daripada NGO lain ke, daripada anybody boleh propose. Tapi keputusannya adalah keputusan SPR. SPR tidak pernah diarah do this, do that. Ataupun tarikh pilihan raya this one. Tidak, diputuskan oleh SPR. Jadi, tapi gambaran nak mengatakan SPR itu bebas, itu yang susah sebab persepsi. Selama orang berkata bekas saya ni pakai bekas pegawai kerajaan, mesti bias sebenarnya. Sebenarnya pengalaman saya tak rasa begitu. Saya tidak pernah disuruh oleh PM do this, do that, OTPM. Semua diputuskan oleh majlis SPR. Kemudian berkenaan dengan adanya ni apa tujuan ada pilihan raya bandar versus Parlimen Sabah itu tadi. Yang kedua tentang had umur ni, untuk diturunkan sekarang ini umur layak pilihan raya ada 21 dengan syarat dia warga negara lah. Ada alamat di sini, warga negara Malaysia dan sebagainya. Ada syarat-syarat lain dia buat. Artikel 48 something, tak silap saya, ya. Jadi tentang umur ni memang banyak negara-negara di luar ni telah mengubah kepada 18 daripada 21. Tetapi untuk mengubah ini, dia mengubah perlembagaan, terpaksa mengubah perlembagaan. Di zaman saya pun saya cuba nak pindah, tapi bila saya dengar dapat maklumat daripada pihak tertentu, tak setuju. Pihak yang ini setuju. Jika dua pihak ni ada satu yang tak setuju, tak boleh dapat tutup. Jadi kalau kita bawa ke Dewan Rakyat pun Parlimen, memang tak lulus. Cuma yang saya nak tekankan tentang umur 18 tahun. Kalau dah dipersetujui 18 tahun, ya, pertama sekali dia akan menambah bilangan pengundi yang belum berdaftar sebanyak 1.5 million, 1.5 juta. Sekarang ni dah ada 4.5 juta yang belum berdaftar, ya. Jadi kalau tambah 1.5 lagi, sudah jadi 6 juta. Untuk mengelakkan supaya bilangan Malaysian citizen yang tidak berdaftarkan diri sebagai pengundi ini, saya ingin mencadangkan supaya turun 18 tahun dan 18 tahun itu pula automatic.
Mana bila dia umur 18 saja, automatik dia menjadi pengundi. Kalau nak harapkan mereka ini umur 18 tahun pergi mendaftar, ini agak berat. Macam-macam kempen kita buat, ya. Kita dah lantik di universiti pun ada pendaftar di universiti, juga tak dapat kerjasama. Mereka tak berminat, ya. Kalau nak buat berkesan, auto registration at the age of 18. Kemudian kita soal pula, bila dah daftar sebagai pemilih pengundi, adakah mereka pergi mengundi? Jawapannya I would say 50-50 lah. Ada kemungkinan ramai tak keluar mengundi. Dan untuk mengelakkan ini, saya juga ingin mencadangkan supaya compulsory mengundi, diwajibkan mengundi seperti di Singapura dan banyak negara lain lah. Jadi kerana masa sangat terhad, ya, kalau misalnya umur 18 ini pendaftaran secara automatik, dia mesti mengikut alamat di kad menalang. Ramai yang berumur 21 tahun ke 18 ini alamatnya alamat kampung, duduk di bandar. Jadi bila didaftarkan sebagai pengundi, dia mesti marah SPR sebab tak daftarkan dia tempat duduk dia di kampung. Jadi macam mana pun saya menggalakkan perubahan ini. Di zaman saya bawa 20 perubahan. Di zaman Tan Sri Hashim pun saya galakkan bawa perubahan. Di zaman Cik Azhar ni pun bawa perubahan untuk menambah baik lagi, untuk memudahkan lagi pengundi, untuk memudahkan lagi wakil-wakil rakyat dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhan. Terima kasih. Prof, mungkin saya tak ada komen sebenarnya. Bila orang kata kenapa tak turun umur ke 18, saya bayang Kabinet Malaysia semua 20 tahun, tak ada yang 93. Itu mungkin satu perkara baik. Okey, terima kasih Prof Ulung. Penerbit maklumkan kita ada masa lagi untuk menggulung. Jadi soalan saya yang terakhir lah, kalaulah 3 perkara penting yang perlu untuk reformasi ke renovasi pilihan raya ke, apakah 3 perkara tu, Tan Sri? Kalaulah 3 perkara tu ni perlu dibuat, apakah 3 perkara tu, Tan Sri? Yalah, kalau saya diberi peluang untuk buat perubahan, pertama sekali dibuat secara online registration. Online, budak-budak sekarang ni sukakan kepada online. Nak daftar kahwin pun online sekarang ni. Cuma nak akad nikah tu tak ada online lagi lah. Jadi, tapi online registration ni juga memerlukan pindaan perlembagaan. Sebab dalam perlembagaan kata kena isi borang, kena submit sekali. Itu pertama. Yang kedua, cuba kena kawal kalau online registration ni kemungkinan berlaku penipuan. Akhirnya kita nak jaga. Sebab mungkin dia berdaftarkan sampai beratus-ratus orang. Tapi boleh dibuat satu peraturan supaya dapat mengelakkan perkara itu. Yang kedua, saya juga ingin mencadangkan instead of ink, menggunakan ink masa mengundi. Kononnya masa itu banyak orang Malaysia ini, pengundi ini mengundi lebih pada sekali, tapi sebenarnya tak dapat dibuktikan. Instead of guna ink, guna biometrik, lebih moden. Zaman saya cadang biometrik, tapi saya dihantam depan belakang oleh parti-parti tertentu, mengatakan mana ada negara guna biometrik, guna dakwat. Itu guna dakwat. Guna dakwat ada kelemahan sikit, dah habis dia capitalize. Okay. Saya boleh cerita sebab boleh hilang. Ya. Yang ketiga, saya ingin mencadangkan supaya mengundi boleh di mana-mana tempat. Zaman saya banyak orang Sabah, orang Sarawak yang ramai bekerja di Semenanjung. Dia kata why not kita boleh mengundi di Semenanjung, tak perlu balik ke Sabah, ke Sarawak, tiket kapal terbang mahal dan sebagainya. Tapi buat masa ini tak boleh. Tak boleh. Kalau kita apply benda ini kepada orang Sabah, orang Sarawak, orang Perlis, orang Johor pun perlu juga. Orang Johor dia duduk Perlis, orang Perlis duduk Johor. Jadi mengata-kata boleh mengundi. Jadi saya cadangkan supaya boleh mengundi di mana-mana saja.
Sebagai mana sekarang ni kita ambil nombor kereta lah. Dulu kalau nak ambil nombor kereta wilayah persekutuan, kena pergi wilayah persekutuan. Ya? Number plate. Sekarang ni can go anywhere. You can go to Selangor, you can book Perlis number, you can book to any number. Begitu ke nak bayar cukai tanah. Dulu kena bayar di mana, nak balik pejabat daerah di mana tanah itu. Sekarang tak perlu. Di mana you can pay. Samalah juga tempat pengundi ni. Cuma kerja banyaklah. Dan mungkin ada kesilapan sana sini. Tapi boleh buat. Itu cadangan saya lah. Terima kasih Prof. Tan Sri. Okay Prof, 3 perkara untuk reformasi pilihan raya kita. Saya kalau nak ubah ni bukan hanya 3, dia 30 boleh. Tapi yang pentingnya yang disebut ini 3 ini berkaitan dengan undang-undang. Ya, pilihan raya ini bukan hanya undang-undang. Pilihan raya ini satu kegiatan sosial. Kerana kalau kita lihat sekeliling pilihan raya ini tidak ada melibatkan mengundi, tapi bercakap, mempengaruhi, berbincang. Seperti juga bila sudah dipilih di Parlimen, di Dewan Undangan Negeri. Jadi yang saya lihat adalah konteks sosial dalam mana reformasi ini boleh berlaku. Kita boleh buat undang-undang macam-macam, tapi bila sampai ke Parlimen tak dulu. Kerana wakil rakyatnya belum lagi celik politik sebenarnya. Itu susah juga kita baca macam cadangan orang yang bagus punya cadangan, tapi bila sampai ke peringkat undang-undang untuk diteruskan, semua tak faham. Jadi sebenarnya siapa yang kena bagi khusus ni? Rakyat ke wakil rakyat? Wakil rakyat ni yang sebanyak kita kena bagi khusus. Jadi ni kalau saya kata ni mesti wakil rakyat marah dengan saya, tapi pada saya penting. Sebab saya berpengalaman memberi khusus kepada ahli-ahli wakil rakyat Dewan Negeri dan juga parti Parlimen, satu parti politik selama 36 orang. Selama 2 tahun betul-betul menghuraikan apa konteks sosial pilihan raya itu, apa yang mereka harus lakukan sebagai wakil rakyat. Dia macam sekarang lah bila jadi menteri baru, apa yang saya nak buat ni? Dia tanya pejabat awam. Kemudian berapa yang lawan ni? Ini isu-isu yang nampaknya remeh, tapi ini perlu pencerahan. Jadi wacana ini harus menggalakkan reformasi berteraskan budaya rakyat. Ya. Terima kasih Prof. Ulung. Nampaknya kita kesudukan masa. Banyak lagi isu dan perkara yang kita boleh bincangkan dalam reformasi pilihan raya. Dan saya rumuskan bahawa bila kita nak melakukan reformasi pilihan raya ini bukan setakat sistem, tetapi kita juga perlukan budaya politik yang matang, yang tepat, dan akhirnya kita dapat menambah baik sistem pelaksanaan pilihan raya kita pada masa-masa akan datang dengan lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel Prof. Ulung, Tan Sri dan semua audien yang telah memberikan kerjasama yang baik. InsyaAllah pada hari dan masa peluang yang akan datang kita akan teruskan lagi wacana intelektual pada masa akan datang. Terima kasih Channel W, dan kita bersua lagi dalam rancangan dan kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepukan untuk panel kita pada pagi ini. Hai, Assalamualaikum, bersama saya Syasha Jamal di Inspirasi, dan untuk rancangan hari ini kita akan memaparkan trend gigi berwarna, trivia mengenai fakta Malaysia dan kenali khasiat ubi kayu. Tapi sebelum itu mari kita mulakan rancangan ini dengan buletin ringkas. Cadangan pemansuhan Akta Hukuman Mati Mandatori memerlukan penelitian menyeluruh. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perkara itu sudah dibincang bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liew Vui Kiong, susulan kes bunuh bayi 11 bulan yang menggemparkan negara Jumaat lalu. Dr. Wan Azizah berkata, perkara ini perlu dilihat dengan lebih mendalam kerana ia membabitkan hukuman gantung sampai mati. Katanya lagi, jenayah terhadap bayi itu adalah tidak berperi kemanusiaan.
Pelaksanaan cukai kekayaan, warisan dan keuntungan modal yang menyasarkan golongan isi rumah berpendapatan tinggi 20% T20 bakal mengundang pelbagai kesan negatif. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, penetapan cukai untuk golongan kaya itu dikuatiri mencetuskan kejutan terhadap pasaran modal dan kedudukan kewangan negara. Katanya, pendirian itu dikemukakan Jawatan Kuasa Reformasi Cukai selepas mendapat maklum balas beberapa pihak seperti Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security dan Kementerian Kewangan. Pihak berkuasa mempunyai 6 bulan lagi untuk mengesahkan sama ada sebahagian kecil daripada barangan kemas dirampas daripada beberapa premis di sekitar ibu negara adalah milik syarikat pemborong barangan kemas Lubnan. Barangan kemas itu membabitkan 44 item bernilai hampir 60 juta ringgit didakwa diserahkan syarikat berpangkalan di Beirut Global Royalty Trading SAL kepada isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor untuk dilihat sebelum pembelian. Ketua Pasukan Siasatan Khas Anti Pengubahan Wang Haram Bukit Aman, Superintendent Fu Wei Min dalam affidavit sokongan mewakili kerajaan Malaysia berkata, pihak polis sehubungan itu tidak boleh memberikan keterangan angkat sumpah mengenai barangan kemas itu sehingga Mei 2019. Wei Min berkata beliau hanya boleh mengesahkan bahawa barang kemas itu dirampas oleh pasukannya pada Mei 2018 mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Pihak polis belum lagi boleh merumuskan bahawa 44 barangan kemas yang berada di bawah sitaan polis adalah sebahagian daripada 12,000 yang dirampas. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berdepan desakan isterinya Melania supaya memecat seorang timbalan penasihat keselamatan selepas tidak berpuas hati terhadap layanan diterima ketika lawatan ke Afrika. Menurut laporan, pemimpin itu sedang menimbang untuk mendesak timbalan penasihat keselamatan Amerika Syarikat, Mira Ricardo, meletak jawatan tetapi sejak petang semalam beliau masih berada di pejabat West Wing. Pejabat Melania melakukan tindakan yang jarang dilakukan dengan mengeluarkan kenyataan Ricardo perlu dipecat. Sepanjang sejarah pentadbiran Presiden Amerika Syarikat, isteri mereka diketahui gemar memberi tekanan berhubung urusan rasmi tetapi tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Pihak berkuasa Myanmar mempertahankan Aung San Suu Kyi semalam selepas Amnesty International melucutkan anugerah berprestij diberi kepada pemimpin itu berhubung sikap tidak peduli beliau terhadap kekejaman ke atas Muslim Rohingya. Reputasi antarabangsa Suu Kyi sebagai ikon hak asasi kini berkecai dan tindakan Amnesty adalah yang terbaharu dalam rentetan penghargaan dibatalkan. Kanada membatalkan kerayatan kehormat bulan lalu manakala Holocaust Museum Amerika Syarikat pada Mac lalu menarik balik anugerah yang dinamakan Sempena Mangsa Kem Derata Selamat Elie Wiesel. Institusi yang satu ketika dulu memberi anugerah kepada Suu Kyi menjarakkan dirinya daripada pemimpin itu, dikatakan mereka hanya melakukan sedikit terhadap dakwaan genosid dan pembersihan etnik dihadapi etnik minoriti Rohingya. Terdapat sejenis pewarna gigi yang dicipta khusus untuk memberi peluang kepada orang ramai tampil dengan warna gigi yang berwarna-warni. Untuk itu, jom kita saksikan trend pewarna gigi ini. Berasa bosan dengan warna putih gigi atau tidak lagi mendapat kepuasan dengan hanya mewarna kuku? Kini terdapat sejenis pewarna gigi yang dicipta khusus untuk memberi peluang kepada orang ramai tampil dengan warna gigi yang berwarna-warni. Pewarna gigi yang diberi nama Chrome itu hadir dengan 10 variasi warna sebagai pilihan agar pengguna dapat mewarna gigi mereka mengikut cita rasa tersendiri, sama ada mahu sama seperti warna pakaian atau kuku mereka.
Antara variasi warna yang disediakan ialah merah jambu, biru, hijau, emas, perak dan tembaga. Harga bagi satu tiub krom antara RM75 hingga RM91 dan boleh dibeli menerusi laman web syarikat. Krom juga dikatakan amat mudah digunakan dan mampu bertahan sehingga 24 jam setiap kali penggunaannya. Trend seharian.